Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Viral di TikTok, seorang Sami membaca Al-Quran dan juga mengucapkan 2 kalimah syahadah yang menjadi pegangan umat Islam. Siapakah dia? Jom tonton video ini sehingga habis. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri, dan dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Kali ini saya ingin share mengenai seorang Sami yang membaca Al-Quran dan dalam masa yang sama mengucapkan 2 kalimah syahadah, yakni kalimah tauhid bagi umat Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. அதே மாதிரி கிறிஸ்தவத்தினுடைய Pernah viral juga sebelum ini mengenai wanita yang berpakaian seperti Hindu pergi ke kuil sambil menyebut bismillah berulang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, sebenarnya ayat yang dibaca Sami tersebut merupakan surah Al-Fatihah. Sami tersebut bukan sahaja membaca Al-Fatihah, malah dia juga boleh menjelaskan kepada pengikutnya maksud dan intipati dari surah tersebut. Dia menerangkan bahawa iyyaka na'budu, hanyalah dia Tuhan yang berhak disembah, serta ia menjelaskan bagaimanakah penyembahan yang sebenarnya di dalam Islam dan perlunya kepada kalimah syahadah. Dia mengatakan bahawa Tuhan hanyalah satu yang layak disembah. Sahabat semua, sebenarnya beliau adalah Tok Sami besar di Madurai At-Hinam, India, salah satu kuil Saiva Purba yang paling penting di Tamil Nadu. Beliau bernama Arunagiri, penerus generasi Tok Sami yang ke-292 di Madurai At-Hinam, yakni kuil yang berusia lebih daripada 1500 tahun. Sebelum beliau menjadi Tok Sami, Arunagiri ini pernah mendalami berkaitan perbandingan agama yang lain selain bekerja sebagai wartawan mengulas isu-isu politik dan semasa, yang akhirnya dia meninggalkan semua kerjayanya dan belajar kerohanian Saivisma dan mengambil alih tugas sebagai Adhinam termuda di Madurai Adhinam pada 20 Mei 1975. Pada 14 Mac 1980, Arunagiri dilantik tanpa bertanding sebagai Adhinam Madurai selepas kematian Guru Maka Sanitan ke-29. Akhirnya, beliau meninggal dunia pada umur 77 tahun beberapa tahun lepas akibat sesak nafas. Hakikatnya, video ini merupakan video lama yang disebarkan semula oleh orang lain. Menjadi persoalan di sini, apakah non-Muslim dibolehkan membaca atau menghafal ayat-ayat suci Al-Quran? Para ulama bersepakat bahawa orang non-Muslim yang membaca Al-Quran dengan niat menghina, yakni istihza atau bermain-main adalah haram dan wajib dihalang. Adapun orang kafir yang membaca Al-Quran dengan tujuan mencari kebenaran, yakni ihtidak dan petunjuk adalah harus. Ini dibuktikan Rasulullah SAW pernah menghantar surat ke Flavius Heraclius, seorang kaisar Byzantium yang berkuasa pada zaman kegemilangan Rom. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, daripada Muhammad bin Abdullah dan pesuruhnya kepada Hercules, wahai ahlul kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu, iaitu kami semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun, dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Adapun hukum mendengar ayat Al-Quran kepada non-Muslim adalah harus berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyi-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak
supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Sahabat semua, maka dengan itu perlu kita memperdengarkan ayat suci Al-Quran kepada non-Muslim dengan tujuan memberi peringatan kepada mereka, kerana Al-Quran adalah jampi ayat yang paling ampuh, dan Imam Al-Nawawi ada menyebutkan akan keharusan mengajar Al-Quran kepada non-Muslim jika kita mengharapkan dia memulai Islam atau mempunyai harapan untuk memulai Islam. Kita berbalik kepada Tok Sami Hindu tadi. Dia membaca Al-Quran dan menjelaskan maksudnya kepada orang awam bagaimana Islam beriman kepada Allah dan Rasul, maka ia bukanlah penghinaan, bahkan sebagai pendedahan kepada orang lain untuk mengetahui Al-Quran. Ayat suci Al-Quran adalah kalamullah, pasti akan memberi kesan kepada sesiapa yang mendengarnya. Persoalannya, adakah Tok Sami tadi beriman dan masuk Islam? Jawapannya tidak. Dia masih lagi berpegang kepada agamanya sehingga akhir hayatnya. Sahabat semua, meskipun Sami tersebut mengetahui sedikit berkaitan dengan Islam, namun sekiranya hatinya tidak berkehendak kepada Islam, nescaya pasti cahaya Islam tidak akan sampai kepadanya. Benarlah, hidayah itu perlu dicari, bukan untuk ditunggu dan dinanti. Bahkan Nabi Nuh sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada anaknya dan Nabi Ibrahim kepada bapanya. Akhir kata, kitalah yang jadikan Al-Quran sebagai panduan. Semoga kita istiqamah membaca Al-Quran dan beramal dengannya. Orang non-Muslim pun belajar dan hafal ayat Al-Quran. Demikian pula kita yang sememangnya Muslim. Cukup sekadar ini sahaja. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share agar orang lain juga beroleh manfaat. Jangan lupa tinggalkan komen anda di video ini sebagai tanda sokongan. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.